Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ahdina ila sawa'is sabil. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد
في لوح محفوظ. Dalam kuliah sebelum ni kita telah dengar kisah golongan mukmin yang telah diazab dan dicampur ke dalam api ekoran daripada berpegang teguh kepada akidah tauhid. Allah Subhanahu wa taala nak jelaskan kepada kita semua, ahli tauhid kadang-kadang diuji dan dicoba. Dan memang Allah Ta'ala sebut dalam kitab dia, orang mukmin akan diuji dan dicoba. Sebab itulah kita tidak boleh berada pada zon selesa selagi mana tidak diuji dan dicoba. Ada saja ujian yang akan berlaku kepada orang mukmin, tapi ujian di sebalik ujian tersebut terdapat keredaan Allah. Seperti mana kita dengar kisah sebelum ni, yang mana orang kelompok golongan-golongan beriman kepada Allah yang mempertahankan akidah tauhid mereka, mereka dibakar. Walaupun mereka dibakar, para ulama menjelaskan Allah Ta'ala matikan mereka. Maknanya Allah Ta'ala cabut roh mereka sebelum api terkena pada tubuh mereka. Sebelum mereka tu dibakar oleh api itu, Allah Ta'ala telah cabut roh mereka sebagai ujian dan cobaan. Dan dalam kisah tersebut juga kita dengar ada seorang budak yang merupakan anak murid kepada tukang sihir. Dia dipertanggungjawabkan untuk mempelajari ilmu sihir bagi tujuan nak ganti kedudukan tukang sihir yang telah tua. Tapi oleh kerana jiwa budak tu tadi sentiasa condong kepada kebenaran, nak cari kebenaran, maka Allah Ta'ala buka pintu hidayah untuk dia. Sebab itulah hidayah daripada Allah Ta'ala. Pertama sekali Allah Ta'ala akan beri kepada mereka yang dalam hati dia tu ada sifat inabah, condong ataupun muyul ataupun minat kepada kebenaran. Ini tangga pertama. Setelah mana dalam hati dia tu memang ada inabah, ada condong kepada kebenaran, Allah Ta'ala akan beri kepada dia hidayah. Tangga kedua. Setelah mana seseorang itu memperolehi hidayah, tanggungjawab dia ialah untuk tetap berada di atas jalan kebenaran. Jangan dia paling lagi dah ke kiri ataupun ke kanan. Dan sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala kekalkan kita berada di atas jalan hidayah. Apabila kita berjuang ke arah jalan tersebut, Allah Ta'ala akan buka pintu yang ketiga, pintu istiqamah. Dan setelah mana seseorang mukmin tu sentiasa istiqamah di atas akidah tauhid dan juga beramal mengikut ajaran Nabi, maka Allah Ta'ala akan letakkan mereka pada kedudukan paling tinggi sekali, iaitu kedudukan Rabtul Qalbi, keteguhan hati dalam kebenaran. Apabila hati telah teguh dalam kebenaran, marilah apa saja ujian dan cobaan tidak jadi masalah. Dia jadi masalahnya apabila hati itu tidak berpegang teguh kepada akidah tauhid. Sebab itulah kalau kita dengar kisah orang mukmin seperti mana kita dengar dalam kuliah yang lalu, bagaimana golongan pemuda tadi bagaimana pemuda tadi itu
Maknanya sanggup menahan diri dia daripada berbagai kesusahan dan juga kesulitan dalam kehidupan. Ini hasil daripada apa? Dan bagaimana kaum dia, maknanya pengikut-pengikut dia setelah kematian dia tu, sanggup diri mereka dihumbankan ke dalam api. Kita kena mikir apakah perkara yang mendorong mereka sampai buat keputusan gitu semua. Sebab diberi dua pilihan oleh raja mereka. Sama ada meninggalkan agama tauhid. Kalau tak setinggal juga agama tauhid, kembali kepada agama syirik dia tu, maka dia akan humbankan ke dalam api. Dan mana-mana orang yang sanggup buat keputusan untuk meninggalkan agama tauhid dan kembali kepada syirik, orang ini tidak akan dihukum. Tapi oleh kerana mereka, Allah Ta'ala telah campur ke dalam hati mereka rabtul qalbi, keteguhan dalam jiwa mereka. Hati mereka teguh di atas kebenaran. Maka tidak ada apa lagi lah yang boleh merubah seseorang tu, yang boleh ubah pendirian seseorang. Begitu juga dengan lawan dia. Lawan kepada kebenaran ni berpunca daripada seseorang tu dia tidak kejak, maknanya tidak kemah tentang agama dia, maka dia timbul penyakit pertama. Penyakit pertama ni dia panggil raib, ragu-ragu. Kenapa keraguan tentang agama ni muncul? Apa sebab dia? Tak lain tak bukan kerana dia tidak mengetahui agama dia secara syumul, secara keseluruhan. Tak tahu, tak. Bersumber daripada tak saya tahu, tak saya ambil tahu. Kerana selesa berada pada zon selesa. Ada dah. Apa dah setara ni pun okey dah. Dia tak boleh berada pada zon selesa. Sebab apabila manusia tu berada pada zon selesa, di situlah syaitan akan ambil kesempatan. Musuh kita ni pagi, petang, siang, malam buat kerjaan nak memesongkan kita daripada kebenaran. Senjata utama sekali syaitan akan guna ialah menimbulkan keraguan dalam jiwa manusia. Maka apabila manusia tu mula ada keraguan, dia orang beriman dah, tapi ada raib, ragu-ragu tentang agama. Apabila timbul penyakit keraguan dan dia pera penyakit keraguan tadi, dia tidak hilangkan keraguan tersebut, lama kelamaan dia akan kena penyakit yang kedua. Dia akan kena penyakit yang kedua, iaitu penyakit dalalah. Daripada ragu-ragu itulah manusia akan sesat. Ya, orang ni tak mudah nak sesat dalam keadaan dia tu kemah. Kalau dia condong kepada kebenaran, dia tidak akan dia tidak akan melalui jalan kesesatan. Ia pergi kepada jalan kesesatan itu kerana ragu tentang agama. Punca keraguan kerana tidak tahu tentang agama sendiri. Sebab itulah kita dapati kumpulan-kumpulan manusia-manusia yang terlibat dengan kumpulan ajaran sesat ni, bila selidik, bila kita tanya khabar, nah, kadang-kadang dia mengikuti, contohnya masuk kumpulan Rafidah, jadi Syiah. Dia kata, oh baru jumpa kebenaran. Nak tanya sebelum dia masuk Syiah ni, dia mengaji habis dah ke agama Islam? Kata-kata jawapan kan, memang tak ada habis, tapi kita jumpa hak ni. Daripada mana kamu dapat tahu hak ni benar? Agama Islam hak mu anuti dulu salah. Sedangkan kamu tentang agama Islam, mu pun tak erti. Nampak tak? Situ syaitan ambil kesempatan untuk nak pesongkan dia. Dan biasanya orang ni, apabila dia mula terlibat dengan ajaran sesat, maknanya dia mula terpesong, pada peringkat awal ni, dia tak akan, maknanya dia tidak akan berdebat dengan orang, dia tidak akan sanggup ajak orang lain, tak berani lagi sebab dia masih lagi baru. Tapi lama kelamaan dia kohon mengaji ajaran sesat dia kohon belajar. Nah, maka sampai satu tahap dia rasa dia telah ada kemampuan untuk nak sebarkan ajaran sesat dia, dan dia ada kemampuan untuk nak mempertahankan faham yang salah dia. Maka apabila datang
orang memberi teguran kepada dia, beritahu bahawa jalan yang kamu ikuti ni adalah jalan terpesong, jalan yang sesat, kembalilah kepada kebenaran. Maka oleh kerana dia telah lama dalam kesesatan, dia kena pula penyakit yang ketiga, penyakit mujadalah. Mula membantah. Mula membantah. Berani beta dah. Orang kata kau tu dia jawab kau ni. Nah, walaupun jawapan dia tu kadang-kadang dia sendiri pun tidak puas hati dengan jawapan dia. Dia pun tidak yakin dengan jawapan salah dia tu. Apabila terus-menerus dia dalam keadaan sentiasa menyanggahi kebenaran, akhir sekali, hak ni yang paling ditakuti, Allah Ta'ala campur ke dalam hati dia sejenis penyakit, dia panggil khatmul qalbi. Hati dikunci mati. Apabila hati telah dikunci mati, maka tak ada lagi dah jalan ataupun peluang untuk nak mengikuti kebenaran. Tak ada. Marilah siapa jumpa dia, ustaz kau jumpa dia, ulama kau jumpa dia, para nabi kau mari jumpa dia, dia akan tetap dengan kesesatan dia. Ini yang paling ditakuti. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala telah kunci mati hati dia. Seperti mana disebut dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah Ta'ala telah kunci mati hati mereka. Allah Ta'ala telah kunci pendengaran mereka. Ada pendengaran, dengar benda lain boleh, dengar kebenaran tak masuk. Ada penglihatan, boleh tengok banyak perkara, tapi dengan penglihatan dia tu tidak boleh mendatangkan keyakinan tentang kebenaran. Kenapa? Kerana di atas panca indera dia tu Allah Ta'ala telah adakan satu jenis tutupan rohani, menyebabkan dia tidak lagi nampak jalan hidayah. Inilah apa yang berlaku kepada Abu Jahal, inilah apa yang berlaku kepada Abu Lahab dan juga pengikut-pengikut dia. Abu Jahal, Abu Lahab ni Nabi sendiri jumpa dia, bukan orang lain. Nabi sendiri jumpa dia, anak buah anak Nabi mereka ni. Tapi apa yang berlaku? Oleh kerana dia terlalu kuat menentang Nabi, terus menerus berada di atas jalan tersebut, Allah Ta'ala buat keputusan kunci mati hati mereka. Cuma kita tidak boleh sewenang-wenangnya lah tentang seseorang tu dikunci mati hati ke ataupun tidak, itu di luar daripada pengetahuan kita. Kita tak boleh tahu. Cuma kita hanya boleh tahu apa yang Allah Ta'ala sebut. Kita hanya boleh buat keputusan setelah berlaku keputusan itu kepada mereka. Jadi macam Abu Jahal, Abu Lahab, itu jelas-jelas. Tapi kepada orang lain, kita tak boleh buat keputusan sebab kita tak tahu kedudukan mereka di sisi Allah tu lagu mana. Sebab kerjaan bahagian kunci mati hati ini kerjaan Tuhan, bukan kerjaan kita. Kerjaan Tuhan. Oleh kerana itu janganlah bermudah-mudah kita buat keputusan, orang ni Tuhan kunci mati dah hati dia. Kadang-kadang ni kita ni terbolah sikit dipanggil. Mudah-mudah saja ambil kerjaan Tuhan tu untuk nak menjatuhkan hukum pada seseorang. Perkara ni kita kena jaga dan kena berwaspada. Sebab kita tak tahu. Kita tidak tahu adakah dia tu ending ataupun kesudahan hidup dia tu lagu mana. Sebab kesudahan hidup seseorang manusia tu Allah Ta'ala ambil kira pada akhir dia lagu mana. Kalau semasa hayat hidup dia orang baik, orang juru, tapi kalau akhir dia tu mati dalam keadaan kufur syirik, tak ada guna kok. Tapi kalau sepanjang hidup dia tu dikenali sebagai manusia yang deraka kepada Allah, tapi ending dekat-dekat nak mati dia tu, dia bertaubat dan memohon keampunan daripada Allah Ta'ala. Hak tu Allah Ta'ala ambil kira. Allah Ta'ala tak kira hak lepas-lepas sebelum tu. Kalau sebelum tu dia buat jahat banyak, tapi akhir sekali dia taubat, Allah Ta'ala terima taubat dia, maka tidak dihukum lagi lah terhadap kesalahan-kesalahan hak dia buat sebelum. Jadi itulah di antara iktibar yang kita dapat ambil daripada kisah golongan mukmin yang pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dia, diazab ataupun diseksa kerana mempertahankan akidah tauhid. Dan dalam Al-Quran ini di antara yang Allah Ta'ala sebut. Qutila ashabul ukhdud, ayat ke-4. Celakalah golongan-golongan yang menggali parit. Ashabul ukhdud ni maknanya mereka-mereka yang memiliki parit. Kisah dia seperti mana kita telah sebut sebelum ni. Bila raja dia dapati pemuda tak diramah pengikut,
maka dia buat keputusan. Dia tengok keadaan yang situasi yang sangat membimbangkan dia, takut-takut kerajaan dia jatuh, maka dia buat keputusan keluar ke arahan kepada tentera-tentera dia untuk menghukum, untuk mengazab golongan-golongan pengikut pemuda tadi. Lalu dengan arahan raja, dia suruh gali parit. Dan dalam parit tersebut dinyalakan api. Nyalakan api. Lalu mereka pakat duduk tepi parit, panggil seorang-seorang, minta supaya keluar, tinggal akidah tauhid. Maknanya bawalah diikut ajaran agama yang dibawa oleh Ghulam tadi. Dan Ghulam pemuda tadi, masa tu mereka beragama mengikuti ajaran yang termaktub dalam kitab Injil. Maknanya mereka mengikuti ajaran Nabi Isa. Ini betul-betul pure ajaran Nabi Isa. Manakala raja dia tu asalnya pengikut ajaran Nasara juga, tapi telah terpesong daripada ajaran sebenar. Jadi menyebabkan dia terlibat dengan ajaran syirik dan kufur kepada Allah. Lalu apabila ajaran syirik bertemu dengan akidah tauhid, dia tidak akan serasi buat selama-lamanya. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala beritahu, kutila ashabul ukhdud, celakalah pemilik parit. Parit yang mana an-nari dzatil waqud, yang penuh dengan bahan bakar. Parit yang mana dinyalakan api, yang mana parit tersebut zatil waqud, dipenuhi dengan bahan bakar. Jadi mereka dilaknat oleh Allah ni bila? Kutila sini dengan makna lu'ina. Kutila ashabul ukhdud tu kutila dengan makna lu'ina. Dia kutila dalam bahasa Arab ni ada beberapa makna. Di antaranya makna lu'ina, dilaknat. Cuma makna asal dia tu dibunuh. Makna asal dia tu kutila tu dibunuh. Cuma di sini ada sedikit sebanyak perselisihan di kalangan mufassir, ekoran daripada beberapa riwayat. Ada riwayat mengatakan yang dimaksudkan dengan kutila sini, lafaz kutila ni diterjemah dengan makna asal dia, iaitu dibunuh. Ini mengikut satu tafsiran. Dan ashabul ukhdud, yang dimaksudkan dengan ashabul ukhdud ni ialah orang mukmin yang dicapak dalam api tu. Itu satu wajah tafsiran. Cuma di antara dua tafsiran tu, kita ambil kutila dengan makna laknat. Kita ambil kutila dengan makna laknat. Sebab nak selaraskan dengan ayat-ayat ni. Sebab kalau ambil dengan makna yang kedua tadi tu, banyak perkara lagi kita kena, banyak perkara lagi kita kena, maknanya banyak persoalan-persoalan yang perlu kepada jawapan. Cuma jumhur ulama berpendapat, jumhur mufassir, kebanyakan para mufassir berpendapat sini kutila dengan makna lu'ina. Dan ashabul ukhdud tu ialah kumpulan raja tadi. Ia menyeksa orang mukmin. Kalau ikut tafsiran kedua tadi tu, ashabul ukhdud, tu orang mukmin tu sendiri. Dan tafsiran ni dia berasaskan kepada kisah lain, satu kisah lain. Maknanya apa yang dimaksudkan oleh mereka, ulama-ulama yang berpandangan kutilah dengan makna asal dia ni, dia ada satu kisah lain. Cuma di antara dua kisah ni lah kita nak cerita tu lah yang paling tepat. Jadi mereka dilaknat tu bila? Izhum 'alaiha qu'ud. Di waktu mereka sini di waktu raja dan juga pengikut-pengikut raja tadi tu, 'alaiha sini dengan makna haulaha. Sebab asal makna 'alaiha di atasnya, nak duduk atas parit api lagu mana. Sebab tu sini dengan makna haulaha. Di waktu mana mereka berada qu'ud, di waktu mana mereka duduk di sekeliling parit tu, duduk belah parit, pakat duduk tengok. Pakat duduk. Cuma qu'ud sini dengan makna hadir. Hadir menyaksikan. Qu'ud asal maknanya duduk. Dan duduk ni nak beritahu, nak sabitkan kehadiran. Mereka pakat mari belakang tu, raja bersama-sama dengan pengikut-pengikut dia tu pakat mari belakang untuk nak menyaksikan orang mukmin dihumbar ke dalam api pada hari tersebut. Sebab tu sebahagian mufassir terjemah qu'ud dengan makna hudur, dengan makna hadir. Wahum, dan mereka ala ma yaf'aluna bil mu'minin,
Dan mereka ala ma yaf'aluna bil mu'minin, di atas apa yang mereka telah lakukan kepada orang mukmin, syuhud, sedang menyaksikan, pakat duk tengok ramai-ramai. Nak beritahu kepada kita, permusuhan di antara ahli tauhid dengan ahli syirik ni bukan satu perkara baru. Bukan satu perkara baru. Jak zaman itu lagi. Ahli tauhid dengan syirik ni memang dia tak berlaku sama. Nah, permusuhan yang begitu ketara sampai tahap ni lah keadaan dia. Jadi apa yang berlaku zaman kita hari ni daripada zaman-zaman sebelum, permusuhan di antara orang mukmin dengan orang kafir ni, maknanya benda ni memang benda lama tu. Berpunca daripada pegangan yang tidak sama. Nah, Allah Ta'ala menuntut daripada hamba dia supaya dia saja, maknanya mentauhidkan dia. Segala-galanya dia berlaku. Manakala faham syirik pula berlawanan. Bukan Allah saja, selain pada Allah pun boleh. Orang mukmin tak jadi masalah. Bagi pihak mereka tu, mereka rasa terancam. Sebab ajaran salah yang mereka telah warisi daripada tok nenek mereka ni, apabila ramai orang tahu kebenaran, maka berbondong-bondong orang akan tinggal ajaran karut maruk tu, kembali kepada akidah tauhid. Jadi ekoran daripada takut dan bimbang itulah, maka mereka buat tindakan yang luar daripada peri kemanusiaan. Zaman Nabi kita pun perkara yang sama berlaku. Supaya zaman mana-mana pun, zaman kita hari ni pun perkara yang sama juga berlaku. Sebab itulah dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, la tajidanna asyaddanna si'adawatan lilladzina amanul yahud walladzina asyraku. Kamu wahai Muhammad, kamu akan dapati satu kelompok manusia yang sangat keras permusuhan dia tu terhadap orang beriman. Siapakah mereka? Al-Yahud, golongan Yahudi, walladzina asyraku, dan juga ahli syirik, golongan musyrik. Allah Ta'ala beritahu asyaddanna si'adawah, manusia paling keras permusuhan terhadap orang beriman. Sebab itulah kita kalau orang Islam yang disayangi oleh orang yang tidak beriman kepada Allah ni, satu masalah. Satu masalah besar. Sebab kaedah dia lah gitu. Nabi kita tu manusia paling baik, paling bertoleransi. Nabi kita kecek, lemah lembut, tidak pernah menzalimi orang, tak pernah buat salah kat orang, tak pernah tipu orang. Nabi kita tak pernah tipu sekali pun hatta orang kafir. Tapi Nabi kita tetap dianggap sebagai musuh. Jadi kita tak usah berasa lebih baik daripada Nabi lagi lah. Kita tak usah berasa kita ni lebih jauh lagi daripada Nabi. Kita tak usah berasa tindakan kita ni lebih comel, lebih baik lagi daripada tindakan Nabi. Nah, kadang-kadang di kalangan umat Islam ni demi meraih, maknanya nak sangat supaya orang tidak beriman tu baik dengan dia tu, dia sanggup buat apa saja. Ini bermakna orang mukmin, orang Islam tadi tu ada masalah dalam iman. Nah, sebab kalau berada betul-betul di atas jalan akidah tauhid, inilah akan berlaku. Inilah akan berlaku. Nah, tengok ayat depan Allah Ta'ala sebut, wa ma naqamu minhum, dan mereka golongan-golongan kufar, raja serta pengikut mereka tadi tu, mana kamu, mereka tidak mengambil tindakan, tidak menghukum dan tidak mengazab minhum, orang mukmin, malaikat dengan satu sebab sahaja, illa malaikat dengan sebab ayyuminu billah, kerana orang mukmin hanya beriman kepada Allah. Hanya beriman kepada Allah maknanya hanya mentauhidkan Allah. Orang mukmin dia punya stand dia hanya Allah sahaja. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam kitab dia ni, dalam firman dia ni, nak beritahu kepada kita, orang mukmin yang sebenarnya ialah dalam kepercayaan dia, dalam pegangan dia, hanya Allah Ta'ala sahaja. Allah sahaja tu tauhid makna dia. Makna tidak boleh melakukan pengabdian kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh melakukan seruan doa kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh melakukan isti'anah kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh melakukan istighasah kecuali hanya kepada Allah. Dalam bahasa syariat ada tiga kalimah yang disebut hampir-hampir sahaja makna, tapi berlainan maksud. Ada sedikit kelainan maksud. Seperti kalimah isti'anah, kalimah istighasah, kalimah isti'azah. Tiga kalimah ni.
Tapi kalau disebut satu saja, dia merangkumi ketiga-tiga makna. Seperti mana disebut dalam surah Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Situ disebut isti'anah sah. Tapi maksudnya termasuk doa, termasuk istighasah, termasuk isti'azah. Masuk belakang tadi tu. Dia kaedah dia. Kaedah dia sebut sah, tapi yang dimaksudkan keseluruhan. Tapi kalau disebut berasingan, maka satu-satu tu ada maksud tersendiri. Jadi isti'anah ni makna dia talabul aun. Minta pertolongan dalam urusan dunia kita dan juga urusan akhirat. Minta supaya Allah Ta'ala tolong mempermudahkan segala urusan dunia kita dan juga segala urusan akhirat kita. Masuk dalam minta pertolongan. Yang kedua, istighasah. Istighasah ni maknanya minta pertolongan juga, tapi minta pertolongan dikala kita sangat-sangat memerlukan kepada pertolongan. Seperti mana kita dalam keadaan berkutuk, dalam keadaan ka'ab, dalam keadaan terdesak, memerlukan kepada bantuan. Itu dipanggil istighasah. Yang ketiga, isti'azah. Isti'azah ni, dalam setiap keadaan, kita minta perlindungan daripada Allah, daripada segala jenis keburukan. Tiga-tiga. Dan tiga-tiga perkara ni, termasuk dengan doa 4 ni, hendaklah dilakukan hanya kepada Allah saja. Nabi hanya ringkaskan dengan 2 kalimah dalam hadis yang baginda telah berpesan kepada Ibnu Abbas. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta, apabila kamu berdoa, fas'alillah." Hendaklah kamu berdoa kepada Allah. Sa'alah dengan makna doa, sa'alah dengan makna minta. Wa idza sta'anta, ni. Dan apabila kamu minta pertolongan, maka fasta'in billah. Hendaklah kamu minta daripada Allah. Sebut 2 perkataan ni merangkumi semua sekali. Dalam hadis Nabi tu nak ajar kepada kita, apabila sebut idza sa'alta, bila kata sebut doa, bermakna kita minta segala hajat kita. Yang kedua, kita minta diselesaikan daripada segala masalah kita. Masalah dunia ke, masalah akhirat, hajat dunia ke, hajat akhirat. Kedua-dua jenis permohonan ini hendaklah diminta hanya kepada Allah. Minta hanya kepada Allah dipanggil tauhid. Minta hanya kepada Allah, itu dipanggil tauhid. Dan apabila manusia itu berpegang teguh kepada akidah tauhid, sudah pastilah tidak akan disenangi oleh golongan yang tidak beriman kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala beritahu, wa ma naqamu minhum. Mereka golongan-golongan kufar tadi tidak menyeksa dan tidak menghukum serta mengazab orang mukmin illa ayyuminu billah, melainkan hanya dengan sebab mereka orang mukmin tadi itu beriman hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Asal makna Al-Aziz maknanya Al-Qadiru ala ma yurid. Zat yang sangat berkuasa, sangat-sangat berkuasa untuk nak lakukan apa sahaja yang dia inginkan. Sebab tu bahasa Al-Aziz dalam bahasa kita diterjemah dengan makna Maha Perkasa. Tapi kalau sekadar sebut Maha Perkasa, tak jelas lagi makna. Apabila disebut makna Maha Perkasa tu, kadang-kadang kita lalu gitu je, apa makna Maha Perkasa? Makna Maha Perkasa ni maknanya dia memiliki kuasa yang sempurna. Apa sahaja tindakan dia boleh ambil dan tak ada siapa boleh halal tindakan dia. Itu mana Al-Aziz. Cuma dalam ayat ni, kenapakah Allah Ta'ala sifatkan dia tu dengan sifat Al-Aziz? Nak isyaratkan kepada kita, Allah Ta'ala boleh sangat nak buat keputusan, nak halal tindakan daripada mereka golongan kafir tadi tu untuk nak seksa orang mukmin. Boleh sangat Allah Ta'ala nak buat. Sebab dia Al-Aziz, Maha Perkasa. Tapi Allah Ta'ala luluskan perkara ni berlaku sebagai ujian dan cobaan kepada orang mukmin, yang mana ujian kepada mereka dicampur ataupun dihumbarkan dalam api sementara atas dunia. Tapi setelah pada tu campur dalam api ni, lawan mana sangat nak seksa, metah. Tapi balasan selepas pada tu Allah Ta'ala beri syurga buat selama-lamanya. Tidak ada lagi kesakitan dan juga penyiksaan selepas daripada tersebut. Lulus ujian. Itu makna dia. Kemudian Al-Hamid.
Allah Ta'ala sifatkan dia lagi dengan Al-Hamid. Nah, yang maha terpuji dalam bahasa kita. Asal mana Al-Hamid di mananya Al-mustahiqu lil hamdi ala kulli hal. Zat yang sentiasa dalam setiap masa ia berhak menerima pujian. Hanya Allah Ta'ala sahaja. Nah, zat yang berhak menerima pujian pada setiap masa, pada setiap keadaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nak isyaratkan kepada kita dengan kalimah Al-Hamid ni, Allah Ta'ala nak beritahu, nah, dengan sifat terpuji dia tadi itu, dia nak isyaratkan bahawa nah, yang diambil kira daripada setiap hamba tu adalah kesudahan dia. Sebab itulah Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan kita ni akan diambil kira pada penyudah dia. Amalan kita ni, perbuatan kita, tindak tanduk kita, perlakuan kita ni akan diambil kira penghujung dia. Nah, sebab itulah kita kena sentiasa doa kepada Allah Ta'ala supaya kita memperoleh husnul khatimah. Minta daripada Allah supaya Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita tu husnul khatimah. Maknanya akhir kehidupan dalam keadaan yang baik. Sebab tak guna daripada kecil sampai kau dekat-dekat nak mati, hidup dalam keadaan seorang dikenali orang baik, nah, dikenali sebagai seorang taat kepada Allah, tapi ending kesudahan dia nah, lalu ikut jalan lain, terlibat dengan syirik, terlibat dengan amalan kufur, terjerumus ke amalan-amalan khurafat dan sebagainya. Ini paling kita takut. Dan Allah Ta'ala akan ambil kira penghujung dia. Walaupun puluhan tahun dia buat kebaikan, hak tu Allah Ta'ala tidak akan ambil kira. Allah yang mana allazi lahu mulkus samawati wal ard. Dia sahajalah zat yang dia sahajalah, maknanya Allah Ta'ala sahajalah yang mana lahu mulkus samawati wal ard. Lapisan langit dan juga lapisan bumi. Apa makna lapisan langit, lapisan bumi? Kerajaan di langit ataupun kerajaan di bumi milik dia saja. Cuma atas dunia hari ini Allah Ta'ala zahirkan berbagai-bagai jenis kerajaan. Nampak kerajaan manusia ada, kerajaan dunia ada, nampak kerajaan kuasa-kuasa besar. Nah, sebab apa? Sebab dunia adalah merupakan darul imtihan, tempat ujian dan cobaan untuk nak uji manusia. Tapi di akhirat nanti tidak lagi dizahirkan kerajaan-kerajaan kecuali kerajaan Allah Ta'ala sahaja. Sebab itulah dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, iaitu perkara yang bakal berlaku di akhirat nanti. Bila di akhirat nanti, setelah mana manusia semua dihimpunkan, lalu Allah Ta'ala tanya, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan pada hari ini? Hari mana? Hari kiamat. Semua makhluk senyap belaka. Manusia senyap, jin senyap, malaikat senyap. Dalam satu tafsiran kata Allah Ta'ala sendiri jawab, lillahil wahidil qahar. Kerajaan pada hari itu hanya milik Allah Ta'ala sahaja, zat yang maha perkasa. Jadi Allah Ta'ala beritahu kerajaan langit, kerajaan bumi semua milik dia belaka. Dan wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Ta'ala terhadap setiap perkara dia maha menyaksikan. Maknanya setiap benda tu sentiasa dalam perhatian dia, sentiasa berada dalam ilmu dia. Apa maksud? Maksudnya segala-gala tindakan yang manusia ambil, yang manusia buat, semuanya akan dihukum. Termasuk tindakan daripada pihak raja kafir tadi yang telah seksa golongan mukmin dengan cara bakar, Allah Ta'ala juga akan hukum mereka. Kerana segala tindakan mereka tu dalam ilmu dan juga dalam pengetahuan Allah. Kemudian daripada cerita yang berlaku sebelum zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala sebut pula berkenaan dengan golongan musyrik yang hidup pada zaman Nabi. Ayat ni, ayat depan yang kita nak baca ni, ayat ni ditujukan kepada masyarakat Arab Jahiliyah. Maknanya segala bentuk dhamir, kata ganti nama yang terdapat dalam ayat ni merujuk kepada musyrikin Arab Jahiliyah. Dengan beberapa sebab. Yang pertamanya, ayat ni di antaranya ialah
Allah Ta'ala turunkan bagi tujuan tasliyah lin Nabi. Maknanya bagi tujuan untuk memujuk hati Nabi. Nabi oleh kerana dia seorang da'i, sentiasa pergi jumpa orang semua, sampai ke kebenaran pada orang. Tujuan sampai ke kebenaran itu untuk menyelamat orang tersebut daripada azab Allah. Maknanya niat baik. Dia buat kerja yang baik, nak selamatkan orang, tiba-tiba dia dicemuh. Dia dikata huduh, macam-macam gelaran telah diberikan kepada Nabi kita. Bahkan Nabi kita disakiti, dilempar dengan batu. Jadi, apabila keadaan ini berlaku, sedikit sebanyak, dalam hati kecil itu akan ada lah. Maknanya macam sedih tu ada. Jadi Allah Ta'ala datangkan ayat berbentuk tasliyah. Tasliyah dalam ayat ni maknanya, siapa satu peringkat, Nabi ditentang dengan begitu dahsyat sekali, sehingga Nabi rasa macam tidak terbela. Seolah-olah gitu. Maka Allah Ta'ala turun ayat ni beritahu, maksud daripada ayat ni, maknanya, wahai Muhammad, mu tak perlu bimbang, tak perlu risau. Seperti mana hukuman daripada Allah pernah berlaku kepada kaum sebelum, maka perkara yang sama akan berulang juga kepada kaum kamu. Benda yang sama. Jadi apabila dengar lagu tu, jadi rasa macam gagah sikit. Seperti mana yang dialami oleh Nabi-Nabi terdahulu. Macam Nabi Nuh. Setelah mana 950 tahun. Lailan wa nahara. Pagi, petang, siang, malam. Duk ajak kaum supaya kembali kepada kebenaran. Bertujuan untuk nak menyelamatkan mereka daripada azab Tuhan. Tapi mereka lawan Nabi Nuh. Mereka tentang Nabi Nuh. Sampai akhir sekali Nabi Nuh angkat tangan doa kepada Allah Ta'ala. Supaya Allah Ta'ala menghukum mereka. Jadi apabila Allah Ta'ala buat keputusan nak hukum mereka tu, jadi ingat Nabi Nuh. Lagi itulah keadaan. Ada keadaan-keadaan tertentu berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cumanya, bezanya, Nabi kita tidak angkat tangan. Nabi kita tahan diri dia daripada doa kehancuran untuk umat dia. Sebab Nabi kita ni sentiasa bercita-cita 2/3 daripada penghuni syurga tu daripada kalangan umat dia. Betapa kasih dan sayangnya Nabi kita ni kepada umat dia. Tapi umat dia tidak mengenai jasa. Umat dia tidak mengenai jasa. Jadi Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya mereka-mereka yang fatanul mu'minina, mereka yang mengazab. Dan ada sebagai ulama tafsir fatanu dengan makna ahraku. Mereka yang mengazab serta membakar. Sebab ada di kalangan pengikut-pengikut Nabi yang dibakar oleh mereka pun ada. Jadi mereka-mereka yang mengazab golongan mukminin dan juga golongan mukminat. Orang mukmin laki-laki dan orang mukmin wanita. Kemudian summalam yatubu. Kemudian dia mati dengan keadaan tak sempat nak bertaubat. Itu makna dia. Sebab ada di kalangan golongan musyrik Arab jahiliah yang pernah seksa orang Islam, tapi dia taubat, dia masuk Islam. Seperti mana Ikrimah bin Abu Jahal, dia ramah lagi lah. Sewaktu Fatah Mekah berlaku, majoriti ramah juga daripada kalangan musyrik berbondong-bondong bakal masuk Islam. Itu di antara perkara yang kita kena tahu. Jadi ayat ni memang tidak sesuai kalau lah kita nak kaitkan. Sebab ada di antara tafsiran yang cuba kaitkan ayat ni. Maknanya mereka yang dimaksudkan dalam ayat ni adalah golongan kafir yang rentetan daripada cerita tadi. Tak masuk lah. Sebab apa? Sebab golongan-golongan kafir tadi, raja dan juga pengikut dia tadi, semua tu mati dalam kufur belaka. Mati dalam kufur. Hak berimannya semua sekali diazab. Semua hak beriman tu mati dibakar. Lepas tu mereka tu mengikut satu riwayat lagi, mereka raja dan juga pengikut-pengikut dia ni, hak duduk tepi parit tu, setelah mana orang mukmin semua dibakar belaka, akhir sekali Allah Ta'ala takdirkan api ni naik bakar mereka pula. Jadi mengikut satu riwayat, mereka tu mati juga. Cuma mati mereka tu tak ada sempat bertaubat. Tu. Ini di antara hujah bagi ulama yang mengatakan ayat ni, mereka yang dimaksudkan dalam ayat ni adalah golongan musyrik Arab jahiliyah. Jadi innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu. Mereka-mereka yang mengazab orang mukmin
dan juga orang mukmin lelaki dan juga mukmin wanita, kemudian dia mati, lam yatubu, dia tidak sempat bertaubat, maka balasan untuk dianya falahum azabu jahannam, maka bagi mereka azab neraka jahannam, walahum azabul hariq, dan bagi mereka azab api neraka yang menyala-nyala. Apa disebut dua kali ni? Kalau kira sebut jahannam, jahannam tu api dah. Tapi sebut pula lepas pada tu azabul hariq. Azabul hariq ni maknanya azab api kepanasan yang berlipat kali ganda berbanding dengan azab neraka biasa. Maknanya balasan Allah Ta'ala akan timpakan kepada mereka, ekoran mereka buat tindakan zalim kepada orang beriman kepada Allah, di akhirat nanti azab untuk mereka juga digandakan. Tidak seperti mana golongan kafir lain yang tidak buat tindakan zalim kepada orang beriman. Nampak tak perbezaan dia? Ini tasliah untuk kita kok. Maknanya, kalaulah mereka orang kafir ganyak pokok kita orang beriman hari ini, dan kita tidak mampu untuk nak ambil apa-apa tindakan kepada mereka, kita kena ingat ayat ni. Mereka ni tak hidup lama atas dunia. Nak pergi lama mana agak-agak supaya kita muar kok. Sampai satu masa dia akan mati, dan apabila dia mati, Allah Ta'ala akan hukum dia, Allah Ta'ala akan seksa dia berlipat kali ganda ekoran daripada tindakan zalim dia. Nah, tu ekoran daripada tindakan zalim dia. Kemudian ayat ke sebelah ni kita kena sambung pula. Innal ladina amanu wa amilus salihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.